Okey, sekarang ni kita dalam topik joining um, iaitu kita dah belajar berkenaan dengan welding ya. Minggu lepas kita belajar berkenaan dengan abrasive machining ya. Kita tamatkan topik material removal. Last kali adalah abrasive machining. Dan kemudian kita sambung kepada topik seterusnya itu joining. Joining yang kita belajar minggu lepas adalah kita belajar berkenaan dengan fusion welding. Yang lagi, okay, dalam fusion welding kita belajar berkenaan dengan arc welding. Kemudian dalam arc welding ada beberapa jenis. Ya, kita belajar berkenaan dengan gas tungsten arc welding, gas metal arc welding. Ya, lepas tu kita belajar berkenaan dengan shield metal arc welding. Ya, itu semua adalah arc welding jadi anda semua kena tahu beza antara semua tu. Setiap jenis welding tu. Ya, kalau gas tungsten arc welding kita pakai non consumable electrode. Ya, electrode tu tak habis. Ya. Gas metal arc welding adalah kita pakai elektrod yang consumable, elektrod dia habis, ya. Dan welding tu dia punya shielding dia datang daripada elektrod, ya. Bila elektrod tu terbakar dia akan menghasilkan gas dan dia akan shield kawasan welding tu, ya. Shield metal arc welding SMAW sama macam gas metal arc welding, dia punya elektrod dia adalah consumable. Cuma beza dia kita supply gas kepada kawasan tu. Dia ada gas yang lain yang kita supply ke kawasan tu supaya dia shield kawasan welding tu. Jadi beza tu anda kena faham ya. Kemudian kita belajar beberapa jenis arc welding yang lain lah ya. Lepas tu kita belajar berkenaan dengan solid state welding. Solid state welding iaitu antaranya adalah resistant welding. Ini solid state ke? Belum lagi. Resistant welding ni masih lagi fusion. Fusion welding. Jadi fusion welding ni ada beberapa jenis kan. Dia ada arc welding, kemudian kita ada resistant welding di mana sumber tenaga haba tu datang daripada resistance. Okey. Jadi kita ada resistant spot welding, kemudian kita belajar resistant seam welding. Okey, saya rasa last kali kita belajar setakat tu. Yang ni oxy-fuel gas welding belum belajar kan? Ya. Oxy-fuel gas welding belum belajar lagi, jadi kita start dari sini lah. Alright, kita masih lagi dalam fusion welding fusion oxy-fuel gas welding ni dalam kategori fusion welding. Fusion welding ni apa dia? Kawasan yang kita nak weld tu berlaku fusion. Ya, iaitu dia punya metal dia mencair dan dia berlaku coalescence. Ya, dia bergabung. Ya, di kawasan tu akibat daripada metal tu dah mencair. Itu fusion welding. Alright. Okey, jadi oxy-fuel gas welding ini adalah salah satu daripada kategori fusion welding, ya, di mana dia punya sumber haba dia datang daripada flame, ya, api. Ya, jadi api tu yang mencairkan metal. Alright. Jadi oxy-fuel gas welding dia adalah suatu general term. Jadi dia ada berbagai jenis lagi lah dalam oxy-fuel gas welding ni, di mana kita bakar various fuels mix with oxygen. Ya, jadi kita ada beberapa bahan api yang kita campurkan dengan oksigen, lepas tu diterbakar menghasilkan flame. Okey, jadi beberapa gas lah dia pakai. Ya, jadi jenis-jenis gas tu yang membezakan antara kategori dalam oxy-fuel gas welding. Ya. Dan selain daripada welding, oxy-fuel ni juga digunakan untuk cutting. Ya, dalam proses flame cutting. Ya, jadi selain pada welding, kita boleh juga potong menggunakan oxy-fuel gas.
fuel gas ni. Okey. Jadi ini adalah ada punya gas yang dipakai, iaitu acetylene, gasoline, hydrogen, dan MPS, MAPP ni sejenis gas juga, propylene, butane, propane dan butane propane mix. Ya. Jadi kita tengok jenis yang pertama dalam oxy-fuel welding ni, iaitu oxy-acetylene gas welding. Ya. Jadi oxy-acetylene ni dia guna gas acetylene lah. Ya. Jadi dia adalah dalam kategori OFW yang menggunakan acetylene gas. Ya. Yang ni adalah yang paling popular lah. Sebab apa? Suhu dia boleh sampai sehingga 3480 darjah Celsius. Yang ni dapat suhu tinggi lah untuk acetylene gas ni. Right? Jadi kita lakukan welding ni di mana kita dapat flame hasil daripada combustion of acetylene and oxygen. Ya, jadi acetylene kita campurkan dengan oksigen, dapatlah kita punya flame. Ya, jadi flame tu directed by a welding torch. Ya, jadi kita arahkan flame tu menggunakan suatu welding torch. Filler metal is sometimes added. Jadi filler kita boleh tambah ataupun kita tak guna pun tak apa. Ya. Dan composition bagi filler tu must be similar to the base metal. Ya. Dan filler often coated with flux, ya, to clean surfaces and prevent oxidation. Ya, jadi filler tu kita letak flux. Ini dia lagi sekali kita tunjukkan, ya. Untuk fusion welding, ya, kalau sumber dia electrical, kita ada arc, resistance yang kita dah belajar. Kalau sumber tenaga dia daripada chemical, ia adalah flame, ya, yang kita yang di mana oxy-fuel termasuk dalam ni lah. Ya, di mana thermal source adalah flame. Flame tu juga memberikan shielding, ya. Ya, jadi shielding ni datang daripada flame. Jadi dia ada oxyacetylene welding dan juga yang lain-lain ni lah. Ya, OAW. Ya, jadi oxyacetylene gas welding, ini raja dia. Jadi kita punya torch ni, kita punya torch di mana kita masukkan kita punya acetylene dan juga oksigen. Alright, jadi dia akan menghasilkan flame. Kita ada filler kat sini dan dia akan menghasilkan welding lah. Alright. Dan ini dia punya station lah, ya. Jadi kita ada silinder acetylene, silinder oksigen, ya, yang kita combinekan dalam kita punya torch tu. Okey. Okey, ini tindak belas yang berlaku dalam flame tu, bagaimana dia boleh menghasilkan tenaga haba. Kita ada acetylene, campurkan dengan oksigen, menghasilkan 2 CO, campur H2 dan campur heat. Ya. Heat ni yang terhasil dan dia ada second stage punya reaction di mana karbon monoksida tadi bercampur dengan hidrogen balik dan juga oksigen menghasilkan heat lagi. Alright. Jadi ini tindak balas yang berlaku lah. Okey, jadi ini adalah apa yang ada pada torch tu, ya. Dia punya maximum temperature dia terhasil pada tip of inner cone. Ya, jadi dia ada cone yang berbeza ni, iaitu kita ada bahagian inner, lepas tu yang luar lagi dia panggil feather, ya, acetylene feather. Lepas tu paling luar sekali adalah outer envelope, ya. Yang paling panas adalah yang belah dalam ni, inner cone, 3480 darjah Celsius. Ya, acetylene feather 2090 darjah Celsius. Outer envelope ni 1260 darjah Celsius. Okey, jadi ada 3 bahagian lah, ya, dalam api tu. Alright. Jadi itu adalah oxy-acetylene welding, ya, di mana dia punya punca tenaga haba dia adalah flame. Kemudian kita tengok proses-proses fusion welding yang lain, ya. Iaitu kita ada electron beam welding, laser beam welding, electroslag welding, thermite welding, ya.
Jadi beza antara semua tu adalah sumber haba dia lah. Kalau elektron beam welding sumber dia daripada elektron, ini sumber dia ada laser, dan seterusnya lah. Kita tengok ni termite welding. Termite welding adalah satu dalam proses fusion welding. Fusion welding, in which heat for coalescence is produced by superheated molten metal from chemical reaction of termite. Apa dia termite ni? Termite ni adalah campuran antara aluminium dengan ferrum oxide. Ferrum oxide ni besi karat lah. Besi karat. Besi karat yang fine powders, dalam bentuk fine powders. Kita campurkan dengan aluminium, dia akan menghasilkan sumber tenaga yang tinggi. Sumber haba yang tinggi, menghasilkan exothermic reaction when ignited. Yang ni bom, boleh buat bom juga ni. Okey. Untuk yang ni, filler metal obtained from liquid metal. Jadi dia tak ada filler. Jadi dia punya proses dia lebih kurang sama macam joining. Macam casting. So ni macam ni rajah dia. Jadi ini kita punya sumber termite kita lah, kat sini. Okey, jadi dia akan bakar. Dia akan mencair lah, mencair dan dia akan masuk ke dalam ni. Dia akan masuk. Okey, jadi yang cair masuk ni adalah steel lah. Steel ni dah cair, dia akan masuk ke dalam ruangan yang kita nak lakukan proses joining tu. Jadi sebab tu tadi dikata ni proses ni dia sama macam casting lah. Dia akan masukkan cair steel ke dalam kawasan yang kita lakukan proses joining tu. Dia macam kita lakukan proses casting kat kawasan tu. Alright. Kita tengok video dia. Video ni just untuk nak tengok je lah. Saya pun tak berapa faham sangat apa yang dia buat je. Kita tengok video dia. Jadi kita tengok dia ada letak tu dia letak dia punya bekas semite tu ke atas tempat yang dia nak lakukan welding. Dalam tu ada dia punya lepas tu dia bakar. Dia bakar untuk ignite lah. Jadi semite tu terbakar lah waktu ni. Jadi dia akan mencairkan steel kat bawah bahagian semite tu. Jadi steel tu dah masuk ke dalam kawasan termite. Kawasan yang joining tu, steel tu dah masuk ke kawasan joining. Jadi dia buang ni slag ni, yang dia buang ni slag. Ini lebihan-lebihan lah. Itu dia tempat dia lakukan welding tadi. Dia nak buka dia tu bukan nak pakai mesin khas tu. Nampak mesin untuk buka kawasan welding tu. Tak boleh forward tak ni. Nampak? Tak boleh. Okey, tak apalah. Okey, jadi seperti yang tengok dalam video tadi, application bagi termite welding ni adalah joining of railroad. Railroad rails. Untuk sambungkan antara rail kereta api tu, dia guna termite welding ni. Untuk repair cracks, untuk large steel casting and forging, dan hasil dia weld surface is smooth, that no finishing is required.
Alright, jadi itulah dia fusion welding. Fusion welding kita belajar berkenaan dengan arc welding, resistant welding, ya, kemudian jenis-jenis yang lain seperti thermite welding. Next kita tengok kepada solid state welding. Ya. Solid state welding ni adalah non-fusion. Ya. Bermaksud kawasan tempat yang kita nak sambung tu dia punya logam dia tak mencair. Jadi dia adalah non-fusion. Ya. Di mana dia punya coalescence of parts, ya, penyambungan part tu achieved by pressure alone ataupun gabungan heat and pressure. Ya, jadi sama ada tekanan saja dia boleh melekat terus ataupun ada juga haba sikit. Ya. Okay. Kalau ada heat pun, ya, heat is not enough to melt the work surface. Ya, jadi haba yang kita supply tu rendah je lah. Tak sampai kita nak meleburkan dia punya surface tu, dia untuk lembutkan dia saja. Ya. Tak sampai melembutkan, ya. Sebab apa? Untuk solid state welding ni kita nak proses joining tu cepat. Ya. Jadi kalau macam fusion dia lambat, ya. Metal tu mencair. Yang ni kita nak cepat. Dalam solid state welding juga kita tak pakai filler, ya. Dan dalam setiap proses SSW ni, the process has its own way of creating a bond at the faying surface. Ya, faying ni adalah permukaan yang kita nak sambung lah, ya, faying surface tu. Essential factor dia adalah dia punya faying surface tu mestilah very clean, ya, dan perlukan close physical contact supaya berlakunya atomic bonding. Ya, jadi permukaan itu boleh dirapatkan lah, ya, boleh dirapatkan. Kalau tak rapat, tak bolehlah guna solid state welding. Okey, jadi ini pecahan kepada solid state welding. Ya, dia sebenarnya lebih kurang sama juga macam fusion welding. Dia bergantung kepada apa dia punya energy source, ya, sama ada energy source dia elektrik, chemical ataupun mechanical. Ya, kemudian thermal source dia juga boleh jadi radiation, induction, resistance ataupun flame pun ada, ya, ataupun friction. Alright? Dan juga ada perlukan mechanical loading ataupun tidak. Bermaksud perlukan pressure ataupun tidak. Ya. Jadi kebanyakannya menggunakan pressure lah kalau solid state welding ni. Ya. Kalau macam arc welding tu dia ada yang guna, ada yang tak guna. Ya, yang ni kebanyakan semua guna pressure. Ada yang perlukan deformation lagi, ya, pressure deformation. Okey. Dan juga shielding, ya, ada yang perlukan shielding, ada yang tak. Okey, jadi itulah dia solid state welding. Apa kelebihan solid state welding berbanding dengan fusion welding? Untuk solid state welding kita tak ada melting, ya, no melting. Jadi kita tak ada heat affected zone. Ya, itu dia punya metal tu tak berubah akibat dia punya sifat dia akibat daripada heat. Ya. Jadi dia tak ada heat affected zone. Nanti kita belajar berkenaan dengan heat affected zone ni. Ya, jadi the metal around the joints retains the original properties. Ya. Kemudian dalam proses SSW ni, the welded joints yang berlaku pada entire contact of the interface. Yes, seluruh permukaan tu dia akan bersambung. Ya, dia bukannya distinct spot, bukannya spot. Ya. Jadi kalau untuk apa ni SSW ni, semua permukaan tu bersambung. Kalau fusion mungkin dia akan sambung sikit-sikit je. Ya, dia akan sambung satu spot macam tu. Ya. Jadi ini keseluruhan permukaan dia akan bersambung. Ya. Kemudian SSW juga kita boleh bond dissimilar metal, ya, metal yang berbeza. Ya, kalau fusion kita nak jenis yang sama. Ya, yang ni boleh metal yang berbeza. Ya, jadi sebab apa dia tak bergantung kepada melting point, ya, dia punya thermal expansion ni semua kita tak ambil kira dalam SSW. Okey. Jadi ini dia jenis-jenis proses yang termasuk dalam SSW, ya. Kita ada forge welding, cold welding, roll welding, hot pressure welding, diffusion welding, explosion welding, friction welding dan juga ultrasonic welding. Ini contoh-contoh dia lah. Right?
Ini yang pertama itu forge welding. Forge welding ni apa dia? Dia kita paksa metal tu bersambung. Yang ni kita ketuk, ya. Kita gunakan hammer untuk ketuk dua parts, ya. Contoh macam ni, dua part yang berbeza ni, kita hammer, ya. Kita tekan dia. Ya, ini forge welding lah. Ini kira proses penyambungan paling asas sekali lah, ya. Paling basic sekali, ya. Secara sejarah dia memang dari orang zaman dulu-dulu dia pakai macam ni je untuk menyambung antara dua komponen. Okay, jadi kita perlu panaskan, ya, heated to hot working temperature, ya, tak sampai melting lah, ya, dan kita hammer, ya. Okay, jadi kita ketuk, ya, kita ketuk kawasan yang kita nak sambung tu, jadi dia akan bersambung. Okay, kemudian kita ada cold welding, ya. Cold welding ni kita apply high pressure, ya, between the clean contacting surface. Ya. Yang ni kita tekan dia, ya, kita tekan kuat-kuat, lama-lama dia akan bersambung. Ya. Alright, jadi yang penting sekali dia perlu clean contacting surface. Jadi cleaning ni kita gunakan degreasing ataupun guna wire brushing, ya, immediately before joining. Ya. Lepas tu kita tekan, no heat is applied. Ya, kita tak gunakan suhu haba, ya. At least one of the metals, preferably both, must be very ductile. Ya, mestilah lembut. Ya, contohnya soft aluminium, copper, yang ini sesuai. Ya, contoh dia adalah making electrical connection. Ya, contoh penggunaan dia. Next kita ada roll welding. Roll welding ni dia menggunakan roller lah, ya, macam proses rolling dalam kita punya sheet metal tu. Jadi dia tekan menggunakan roller ni, akhir sekali dia akan bersambung, ya. Yang ni sama without external heat, ya. Kalau without external heat ni kita panggil cold roll welding. Kalau ada heat dia panggil hot roll welding. Alright. Contoh-contoh adalah cladding of stainless steel to mild or low alloy steel, ya, for corrosion resistant, ya. Jadi cladding ni kita salut, ya. Tolong senyap sikit, jangan bising, ya. Okey, jadi dia salut metal tu dengan stainless steel, ya, menggunakan rolling lah, ya. Jadi kita panggil proses tu cladding. Okey, lagi untuk menghasilkan bimetallic strip. Bimetallic strip ni kita gunakan untuk measure temperature. Ya, sandwich coins ni pun untuk duit US, menggunakan roll welding ni. Next, kita ada diffusion welding. Diffusion welding ni proses joining tu datang daripada diffusion. Ya. Jadi yang ni kita gunakan heat dan juga pressure. Dan kita kekalkan dia, perlukan sufficient time supaya berlaku diffusion. Okay. Suhu yang kita kenakan separuh daripada takat lebur, ya, 0.5 TM. Okay. Plastic deformation at surface is minimal, ya. Jadi kat kawasan yang kita nak sambung ni, ya, kita tak kenakan tekanan yang tinggi sampai berlakunya deformation, ya. Jadi kita biarkan dia supaya berlaku joining datang daripada diffusion saja, datang daripada resapan saja. Okey. Jadi dia perlukan masa. Jadi limitation dia adalah time, ya. Jadi dia perlu masa untuk berlakunya diffusion, boleh sampai hours, ya, berjam. Application dia untuk joining of high strength and refractory metals for aerospace and nuclear industries. Ya, kelebihan dia boleh join similar and dissimilar metal. Ya, alright. Kalau dissimilar metal dia akan guna filler, ya, filler layer. Next, explosion welding. Ya, explosion welding sumber tenaga haba dia datang daripada explosion. Ya. Jadi yang ni sesuai kalau kita nak dia punya coalescence dia adalah rapid antara two metallic surface.
Ya. Jadi dua permukaan metal lah kita nak sambungkan. Dia tak perlu filler, ya. Tak ada heat, ya. Dan tak ada diffusion. Ya. Jadi dia punya bending dia adalah metallurgical, ya. Berlakunya mechanical interlocking. Okey. Yang ni digunakan untuk bond dissimilar metal. Biasa dia lah to clad one metal on top of a base metal. Ya, jadi antara dua permukaan lah. Ya. Jadi kita ada dua sheet metal yang kita nak gabungkan. Ya. Jadinya kita guna explosion welding ni. So apa yang berlaku semasa explosion welding ni, kita ada dua logam yang kita nak sambung, ya. Dua logam, iaitu logam yang hitam ni. Logam yang hitam ni dia panggil flyer plate. Kita nak sambungkan dengan logam yang belah bawah ni, backer plate, ya. Dua logam, dua plate yang kita nak sambung, flyer dengan backer plate ni. So apa yang dia buat, dia letak eksplosif ke atas ni dan dia ada lapisan buffer antara flyer plate dengan eksplosif ni. Kemudian antara flyer plate dengan backer plate ni dia kena ada gap. Dia kena gap. Dia tak boleh letak betul-betul atas dia. Dia kena ada gap. Alright. Lepas tu dia detonate. Start daripada satu point belah satu sisi sajalah. So dia akan meletup start daripada kiri pergi ke kanan. Ya, so dia tak meletup serentak lah. Dia kena bergerak dari kiri ke kanan ni. Dia punya explosion dia. Ya, so dia akan berlaku. Dia akan melekat lah. Ya, dia akan melekat. Siap. Okay, nak tengok. Sambil mengajar korang pun saya nak tengok anak saya pun ada kelas juga sekarang ni. Nak kena tengok dia. Ada kelas lagi ke tidak. Okay, tak ada. Okay, right. Itu adalah explosion welding. Kita tengok video dia. Fire in the hole! With a strength measured in millions of pounds per square inch, explosion welding can accomplish what no other welding method can. Join nearly every kind of metal combination, no matter the type or composition. To create an explosion weld, two large pieces of metal are stacked atop one another, then covered with a high-powered explosive. When detonated, the downward force of the explosion welds the two pieces together through a combination of intense force and remarkable physics. The explosion welding process begins as soon as the two metal plates arrive at DMC's production facilities. To maximize the welding force of the explosion, the surfaces of each plate are ground as uniformly flat as possible, a process that also removes any rust, oxides, and other surface forms. They are then ready to be assembled into the pack, which locks the plates into position for the explosion. To build a pack, the stronger and thicker of the two plates is laid face up. From now on, this plate will be identified as the backer. Small metal spacers of equal height are then tacked onto the surface of the backer in a uniform grid. These spacers will maintain a set gap between the backer and the second plate, which is placed on top. This second plate is thinner than the backer and is called the cladder. The standoff gap between the backer and cladder is less than an inch in height. So dia mesti ada gap antara plate atas dengan plate bawah. Sebab tu dia pakai spacer tadi tu. This is an explosive Supaya ada gap. a proprietary blend of common and unique explosive chemicals. The amount and exact formulation is always matched to the types of metals involved. Once the pack is set, the explosion is initiated at one end of the cladder and moves across the upper level of the pack at a uniform speed. This explosive front progressively drives the cladder plate downward toward the backer at the slight collision angle caused by the standoff gap. Forward of the collision point, air is forced out of the gap at high velocity.
all oxides and impurities are expelled, rendering the plate surfaces metallurgically pure and ideal for a weld. As the backer and cladder collide, the weld is created nearly instantaneously across the entire surface of the plate. Not surprisingly, the power of the explosion can cause significant deformation to the newly formed clad. Therefore, upon its return to the processing facilities, the clad undergoes a final series of corrections. These include heating the clad in an Alright, so boleh faham explosion welding tu So dia kena ada gap tu tadi nampak tadi dia letak spacer supaya antara plate atas dengan plate bawah ada gap. Kemudian dia punya explosion tu dia start dia pun tak serentak, dia pergi dari satu point ke point yang last kali supaya semua spacer oxide ke apa yang ada dekat situ boleh terkeluar ada explosion tu dia boleh tolak benda tu keluar. Kemudian dia perlu lakukan proses finishing lah. Dia buat pastikan permukaan tu rata apa semualah. Alright. Okay, next adalah friction welding. Friction welding ni dia punya proses penyambungan dia punya heat tu datang daripada friction Jadi hasil daripada frictional heat combined with pressure. Jadi no melting occurs at the fairing surface. Dia tak pakai filler, tak pakai flux, tak pakai shielding gas. Dan dia punya heat affected zone dia narrow. Boleh join dissimilar metal. Widely used. Untuk automation dan juga mass production. Jadi contohnya kat sini FRW, friction welding adalah kita nak sambung dua komponen ni, satu komponen dia berpusing, satu lagi yang sebelah kanan ni dia tak berpusing. Jadi dia pusing-pusing ni, pusing-pusing sampailah sampailah dia panas. So berlakulah penyambungan kat sini. Dia ada dua jenis friction welding ni, sama ada continuous drive friction welding ataupun inertia friction welding. Untuk continuous friction welding ni, ni macam yang Rajah tadilah Satu part ni kita putarkan constant RPM. Satu lagi adalah stationary. Jadi bila sampai satu tahap dia dah panas atau proper temperature, kita hentikan dia punya rotation. Untuk initial friction welding ni sebenarnya sama je dengan continuous, cuma beza dia punya rotating part tu kita bersambung dengan flywheel. Flywheel untuk buat putaran jugalah sebenarnya. Dan bila sampai suatu required speed, flywheel tu kita disengage. Dia kita pisahkan daripada kita punya part. Jadi komponen tu lama-lama dia akan berhenti sendiri. Kita biarkan dia berhenti sendiri. Dan akhirnya dia akan bersambunglah. Right? So ini adalah continuous drive friction welding. Ini yang jenis continuous. So satu part berpusing, satu lagi tak berpusing. So bila dia dah sampai satu tahap suhu yang kita tentukan, dia akan stop pusingan. Ini lagi sekali continuous continuous drive welding. Ini cepat sikit. Terus melekat. Lagi satu continuous friction juga. Alright. Boleh nampak jadi dia satu part berputar, satu lagi tak berputar. Bicycle welding. Yang ni adalah inertia friction welding.
So satu part ni dia sambung yang ni yang stationary, yang belah kiri ni yang berputar ni. So satu part tu berputar, satu yang tak berputar, ya. Yang part yang berputar tu dia bersambung dengan flywheel. Flywheel ni benda yang berputar tu lah. Ya. So dia pusing. Alright, jadi dia dah bersambung lah tu. Ya, dia dah bersambung dah. Alright. So boleh faham jadi dia ada continuous friction welding, ya, dan juga inertia friction welding, ya. Bagi saya lebih kurang sama pun sebenarnya. Cuma satu tu dia bersambung dengan flywheel, satu lagi tak, ya. Dia sebenarnya bergantung kepada company lah. Dia company yang lain yang buat dia letak nama lain lah. Sekejap. Dina, Kida senyap sikit. Budak-budak ni dah main game pula. Okey. Jadi kegunaan dia untuk shaft and tubular parts, ya, untuk automotive aircraft. Limitation dia satu part must be rotational, ya. Jadi kalau korang tengok tadi dia guna mesin lah, mesin yang besar tu, ya. Kemudian dia akan menghasilkan flash, ya, macam proses forging lah, forging dia akan terhasil flash, ya. Dan part length akan jadi pendek, ya. Jadi kalau kau tengok tadi, dia memang bila dia tekan tu, dia akan memendekkan dia punya panjang tu. Right, next adalah ultrasonic welding. Ultrasonic welding, sumber haba dia datang daripada ultrasound. Ya. Iaitu apa dia ultrasound? Ultrasound ni adalah getaran lah. Jadi kita berikan dia vibration, ya, vibration pada frekuensi ultrasonic, ya, vibration dan frekuensi yang tinggi. Jadi dia akan berlakunya coalescence, ya, dia akan bersambung, ya. Jadi dia punya getaran tu, oscillatory motion tu, dia akan break down any surface film, ya, dan menyebabkan berlakunya contact lah, ya, dan juga strong bonding, ya. Ada juga heating, ya, tapi dia below melting temperature.
Dia tak perlukan metal, tak perlukan filler, tak perlukan flux, tak perlukan shielding gas. Ya. Yang ni limited kepada lap joints. Ya, lap joint macam mana? Lap joint macam ni ya. Ini adalah lap joint antara dua sheet metal. Okay. On soft materials ya, aluminium and copper. Okay. Jadi kita ada kita punya ni metal yang kita nak join ya. Kemudian kita ada apa ni, kita punya ultrasonic transducer. Kemudian dia bersambung dengan sonotrode ni. Sonotrode ni bersambung dengan kita punya metal lah. Ya, sonotrode ni yang akan menggetarkan permukaan metal tu. Okay. Application dia banyak kepada wire termination and splicing. Ya, jadi untuk kalau kita nak sambungkan wire elektrik, ya, untuk sambung tu dia guna ultrasonic welding. Ya, banyaklah pada dalam electrical dan juga electronic industry. Ya, dia yang ni tak perlu soldering lah, biasanya solder, ya, tapi yang ni adalah alternatif kepada soldering, ya, untuk wire. Selain daripada tu, untuk aluminium sheet metal, ya, welding of tube to sheets untuk solar panels dan juga assembly of small parts. Ya, untuk part yang kecil-kecil lah ni. So kita tengok ni ultrasonic welding. Like ultrasonically weld splices. When making a wiring harness, many times 2 or more wires need to be spliced together. For years, the only way to do this was the clip and dip method, as shown in the top splice. To make the splice on top, a metal terminal was applied over the wire ends. The splice was then dipped in acid, a cleaning agent, and dip soldered. The newest technology is ultrasonic welding. To make the splice shown on the bottom, an ultrasonic welder was used. This means no terminal, no acid, and no solder. Yet the weld process produces strong, ultra-reliable welds that can be monitored with software to ensure that they are repeatedly accurate. Since the late 90s, ultrasonic welding has become the industry standard and is now required by GM, Ford, Chrysler, Mercedes, and all the major automotive manufacturers. Let's compare the traditional and modern way to splice wires. Ini kaedah lama lah. Ini kaedah lama. The clip and dip method, multiple wires were first held together with a metal terminal, as shown here. Then that splice was taken to a dip soldering station. There, the splice was first dipped into a cleaning solution to remove oils and oxidation, which would otherwise hamper the solder from adhering to the splice. Next, the splice was dipped into molten solder, shaken to remove the extra solder, and cooled in a neutralizer. This was the splice method that manufacturers used for years. The negatives to dip soldering is the possible introduction of acid and limited quality control. The splice method used today in automotive wiring harness manufacturing is ultrasonic welding. Ini as shown ultrasonic. here. So what is ultrasonic welding? Basically, high-frequency sound or ultrasound causes. So boleh nampak tadi ya, untuk ultrasonic dia lagi mudah lah. Sekejap je dia boleh sambungkan wire tu. Kalau guna solder tadi dia lebih susah lah dan dia boleh dia ada bahan asing yang boleh mencemar kawasan sambungan tu ya, sebab dia rendamkan dalam asid dulu ya, kemudian dia guna solution lain lah untuk membersihkan apa sahaja, dia susah untuk jaga kualiti. Kalau ultrasonic dia lebih mudah lah. Alright, jadi itu dia proses-proses welding kita belajar. Ya, kita ada fusion welding dan juga solid state welding, right? Next kita tengok kepada weld joint structure, ya, apa yang berlaku pada kawasan yang bersambung lah, ya. Yang ni kita lebih banyak tekankan kepada fusion welding, ya, sebab fusion welding dia mencairkan logam, ya. Jadi bila logam tu dah mencair, kemudian dia solidify, dia punya properties itu dah berubah, ya. Jadi di kawasan yang
mencair tu dan solidify tu kita panggil dia sebagai heat affected zone. Kat mana heat affected zone ni? Kat sini lah. Ni. Ini kawasan yang heat affected zone ni. Okay. Jadi dia punya sebab suhu dia berubah. Jadi di kawasan yang jauh daripada welding tu, dia adalah original temperature. Tapi di kawasan yang bersambung ni, suhu dia tinggi, menaik. Ya. Jadi dia akan sampai kepada kawasan yang ni, kawasan yang ada garis-garis ni. Yang ni dia start berlakunya perubahan microstructure. Ya. Bawa ke tengah sekali berlakunya melting point. Ya, di mana kat kawasan sini metal mencair. Ya. Okey. Jadi kita punya heat affected zone ni adalah yang ni. Ya. Ini. Ini adalah kawasan heat affected zone. Ya. Jadi dia punya grain pun berbeza. Kat sini ditunjukkan ni, grain dia pun akan berbeza, dia punya grain structure. Ni kat sini. So ini adalah kawasan heat affected zone. Ini heat affected zone. Kawasan heat affected zone ni dia punya properties dia berbeza lah daripada kawasan ni, base metal, ini base metal, ini base metal. Ini kawasan welding kita lah. Okay. So jadi dia punya grain structure dia pun berubah. Jadi kita punya concern dalam menghasilkan welding yang kualiti dia bagus adalah kita nak di weld joint kita ni dia adalah strong, kuat, absent of defects, ya, tak ada defect pada dia, ya, dan juga kita ada beberapa kaedah lah untuk buat inspecting and testing of the weld quality, ya. Jadi untuk dalam weld quality ni yang topik yang penting yang perlu ditekankan ialah kawasan yang heat affected zone tu dia ada residual stress. Ya, dia ada stress dalam tu dan juga dia mengalami distortion. Ya, akibat daripada haba itulah. Kemudian kita ada welding defects yang terhasil dan juga kaedah untuk melakukan inspection dan juga testing. Okey, apa dia residual stress dan juga distortion yang berlaku pada kawasan welding tu? Ya, stress tu terhasil akibat daripada rapid heating and cooling. Ya, in localized region. Ya, pada satu kawasan itu saja yang kita lakukan rapid heating and cooling. Ya. Jadi hasil dia adalah berlaku thermal expansion and contraction kat kawasan tu saja. Ya, yang akan menghasilkan residual stress. Ya. Jadi bila kita bersambungkan antara dua metal ni, ya, kawasan yang kita nak sambungkan tu kita panaskan. Ya. Bila dia panas, dia berlaku pengembangan lah, berlaku expansion. Kawasan base metal ni dia tak berlaku expansion. Ya. Jadi yang ni expand, yang ni tak expand, jadi berlaku distortion. Ya. Satu nak mengembang, satu lagi tak nak mengembang, berlaku distortion. Lepas tu bila kita sejukkan, ya, kawasan yang kita nak sejukkan tu akan mengecut. Ya, dia akan contract. Ya. Kawasan base metal ni tak berlaku contraction. Ya. Jadi berlaku distortion juga kat situ. Bila satu mengembang, satu lagi tak nak mengembang, dia akan berlaku distortion. Dan distortion tu yang menghasilkan stress. Stress tu kita panggil residual stress. Jadi residual stress tu akan menghasilkan distortion dan juga warpage. Ya, dia meleding lah, dia akan membengkok, warpage. Okay. Jadi kenapa benda ni berlaku? Sebab heating is very localized. Ya, kita panaskan kat tempat itu saja. Ya. Dan juga kawasan tu berlakunya melting, ya, melting of base metal. Ya. Dan juga heating and melting tu berlaku in motion. Ya. Kita gerak, kita menggerakkan kawasan welding tu. Ya, jadi yang tu semua menyebabkan berlakunya distortion, ya, berlakunya distortion. So macam mana kita nak minimize warpage ni? Warpage ataupun meleding tu, ya, meleding. So kita gunakan welding fixtures, ya, welding fixture that physically restrain the parts. Ya. Jadi metal yang kita nak lakukan welding tu kita kena pegang dengan kuat, ya, supaya dia tak membengkok.
kita gunakan heat sinks, ya. Jadi heat sink ni dia akan ambil haba keluar dengan cepat. So tak berlakunya pengembangan. Kita tack welding at multiple point along the joint, ya, to create rigid structure. Yang ni sama macam ni lah, kita gunakan welding fixtures. Selection of welding condition yang betul, iaitu dia punya speed, amount of filler, metal use, ya, boleh mengelakkan warpage. Preheating of the base parts, supaya haba suhu dia sama dengan kawasan HSZ. Kemudian kita lakukan stress relief, ya, stress relief ni contohnya kita panaskan balik, ya, dan proper design pun mempengaruhi warpage tu. Right. Jadi itu adalah berkenaan dengan warpage. Next adalah kita tengok jenis-jenis defect yang berlaku pada welding, ya. Imperfection ni adalah deviation from the ideal weld, ya. Dan dia adalah unacceptable, ya. Kita tak nak berlaku defect tu. Kalau perfect weld joint macam ni. Ini kira perfect lah ni. Ya, bentuk dia sama. Stres pada setiap bahagian pun sama. Ya, stres di sini, stres kat sini dan stres kat sini pun sama dia punya nilai stres. Yang ni kira perfect lah. Ya. Jadi perfect weld joint ni when subjected to external force, dia punya distribution of stress tu dia sama, ya. Not significantly greater than the parent metal. Tak ada perubahan yang besar lah. Ya, yang ni perfect. Alright. Jadi ini adalah jenis-jenis defect yang boleh wujud pada welding. Yang pertama adalah cracks, retak. Ya, dan crack ni ada beberapa jenis. Kita ada transverse crack. Transverse crack ni yang macam ni. Ya, dia merentas, transverse crack. Kita ada longitudinal crack. Longitudinal crack ni dia memanjang sepanjang welding tu lah. Kita ada underbit crack. Underbit crack kat bawah kawasan welding, underbit crack. Dan kita ada toe crack. Ya, toe crack ni kat luar welding. Ya, kat kawasan toe lah. Ya, kat kawasan toe. Ini kawasan toe lah ni. Itu jenis-jenis crack yang boleh wujud. Jadi crack ni kita tak nak sebab dia akan menghasilkan discontinuity in the metal. Ya. Punca kepada crack ni adalah datang daripada embrittlement, ya, or low ductility of the weld. Ya, kawasan weld tu low ductility ataupun base metal tu low ductility, ya. Dan juga datang daripada high restraint during contraction. Ya, sebab kita tak benarkan berlakunya pengecutan kat situ, jadi dia boleh menghasilkan crack. Ya. Jadi defect ni kita kena repair, ya. Dia perlu lakukan proses repair. Next defect yang ada adalah cavity. Cavity ni lubang-lubang lah, ya. Contohnya porosity. Porosity ni adalah small voids, ya. Datang daripada gas. Ya, gas entrapped during solidification. Ya. Dia sama macam casting lah. Casting ada porosity. Senyap sikit. Nanti Daddy tak bagi main game. Budak ni main game. Okey. Jadi porosity ni datang daripada gas. Dia sama macam casting lah. Dia ada trap gas, ya. Jadi bila dia solidify, gas tu menghasilkan lubang. Okey. Macam mana gas tu boleh terperangkap? Akibat daripada atmospheric gas yang masuk dalam proses welding tu. Sebab tu kita kena ada shielding gas tu kan. Shielding gas untuk shield kawasan welding kita. Kalau shielding gas tu tak betul, ya, dia tak berapa menutup, dia boleh masukkan gas daripada luar yang boleh menyebabkan porosity ni. Ya. Lagi datang daripada sulfur dalam weld metal ataupun surface contaminant. Okey. Cavity juga boleh datang daripada shrinkage, ya, sama macam casting, ya. Sebab apa? Bila dia mengecut, dia akan menghasilkan cavities. Ya, yang ni boleh datang daripada terminated arc at the end of the weld run. Ya, so jadi bila kita lakukan welding sampai kat hujung ni dia punya arc tu hasilkan lubang.
Ya, yang itu kena elakkan lah. Next, yang ketiga adalah solid inclusion. Solid inclusion ni adalah solid lah yang tertinggal dalam kita punya welding. Ya, kebanyakannya datang daripada slag. Ya, slag ni adalah oxide lah. Jadi masa korang buat welding tu korang ingat kan, dia bila kita habis dia welding dia ada oxide kat atas permukaan welding tu yang kita kena buang, kita kena pecahkan. Ya, jadi slag ni boleh tertinggal kat kawasan welding tu. Jadi kita kena elakkan. Okay. Next, yang keempat adalah incomplete fusion. Incomplete fusion ni untuk fusion welding, fusion dia tak lengkap. Ya, dia tak lekat betul-betul lah. Ya. So, kita ada lubang-lubang ni. Okay. Ini maksudnya incomplete fusion. Ataupun kat belah bawah ni, incomplete fusion. Yang ni adalah sebab skill dia tak berapa mahir nak lakukan proses welding. Okay, incomplete fusion ni dia ada beberapa jenis. Yang pertama ialah undercut. Ya, undercut bentuknya macam ni lah. Ya. Ada kawasan berlekuk kat situ. Underfill, ya, ini tak cukup penuh. Overlap, ya, overlap. Ya, jadi dia kalau perfect macam tadi, yang Raja tadi, perfect dia kena bentuk macam ni. Ini perfect. Itu perfect lah. Jadi kalau dia tak ikut bentuk macam ni, berlakulah defect seperti Raja tu. Ini adalah defect-defect yang lain. Ya. Defect yang lain contohnya misalignment. Ya. Dia tak bersambung dengan betul ni. Ya. Tak lurus. Arc strike. Okay. Jadi arc itu jatuh ke atas permukaan lain. Ya. Spatter. Ini. Spatter. Burn through. Ya. Dia terbakar masuk. Ini ada ni berlubang lah. Burn through. Okay. Kemudian kita ada sifat weldability, kebolehan untuk metal tu kita lakukan proses welding, ya, weldability. Ya, dan dia ada beberapa faktor lah yang mempengaruhi weldability ni, ya. Itu certain metal can be readily weld. Ya, yang ni kita boleh terus lakukan proses welding. Yang ni weldability dia tinggi lah. Contohnya stainless steel. Ya, kita boleh terus lakukan proses welding menggunakan arc welding ataupun resistant welding. Tapi tak sesuai untuk oxy-fuel welding ni, untuk stainless steel. Okey. Kemudian faktor lagi adalah base metal. Ya. Certain metal mudah untuk kita leburkan dia, meltkan dia. Contoh macam aluminium. Jadi ini weldability tinggi lah. Ya. Certain metal kalau high thermal conductivity, ya, dia sangat mudah untuk mengalirkan haba, boleh cause problem. Ya, contohnya copper. Copper ni mengalir haba yang bagus, jadi ini susah untuk kita lakukan welding. Ya, boleh menghasilkan distortion. Okay. Dissimilar metal pun susah untuk kita lakukan welding. Ya, mungkin dia punya physical or mechanical properties dia tak sama. Filler metal. Filler metal must be compatible with base metal. Okay. Yang penting semasa dia dalam keadaan liquid state. Ya. Filler metal dan juga base metal tu dalam liquid state tidak menghasilkan problem. Ya. Surface condition juga mempengaruhi weldability. Contohnya moisture. Moisture boleh menyebabkan porosity. Oxide and other film boleh menghasilkan prevent adequate contact and fusion. Okay, so next adalah design. Apa guideline design bila kita nak ambil kira welding dalam proses assembly itu? Ya. Jadi kalau kita tahu kita nak buat welding, so design for welding tu kita kena ambil kira start daripada design produk tu. Ya. So kita design as a welded assembly, bukannya kita design as casting or forging. Ya. Alright. Kemudian bila kita design welding ni, kita kena pastikan as minimum parts as possible. Ya. So kita seboleh-bolehnya kita kena elakkan welding tu. Ya, jadi parts yang kita nak hasilkan tu paling sikit. Ya, jangan kita nak parts yang banyak. Ya.
fewest number parts possible. Ya. Jadi contohnya it is more cost efficient to perform bending daripada kita lakukan welding. Ya, kalau kita boleh bending, kita bending jangan kita nak weld antara dua plate. Kemudian bila kita nak welding tu, kita pastikan kena ada good fit up. Ya, iaitu bila kita sambung dia punya dimensi dia boleh maintain, ya, dan minimize distortion, ya. So kita kena pastikan salah satu cara dia adalah kita lakukan machining, ya, supaya ada fit up lah. Ya, dia bila kita nak sambung tu, nampak tak? Okay, bila kita nak sambung tu, pastikan contohnya pastikan dia lurus lah. Dia bila kita rapatkan dia tak lari, ya. Pastikan dia lurus. Next, dalam proses assembly tu kita mesti pastikan ada allow access for welding gun to reach the welding area. Ya, jadi kena ada allow access. Okay. Kemudian dalam design tu kita pastikan kita boleh lakukan flat welding as possible. Seboleh-bolehnya welding tu welding yang flat. Ya, bukannya dia jauh ataupun dia tak bertemu, ya. Seboleh-bolehnya flat welding as possible. Okey. Jadi seboleh-bolehnya kita pastikan bila kita nak assembly tu dia bertemu macam ni, ya. Tak nak dia berjauhan macam ni. Kalau berjauhan ni susahlah kita nak welding. Sama juga bila kita dah assemble dia mesti rapat macam ni, ya, tak berjauhan, ya. Ini kita panggil good fit up. Okey. Ini adalah jenis-jenis position untuk arc welding, ya, yang seperti kita sebut tadi, ya. Seboleh-bolehnya kita nak dia flat welding. Ini semua flat welding lah. Oh sorry. A ni flat welding, ya. Elakkan daripada horizontal, vertical ataupun overhead. Ini semua kena elakkan lah. Pastikan yang ni flat welding ni paling mudah sekali. Alright. So boleh faham, ya? Okey, kalau boleh kalau faham, kita akan stop, kita break 5 minit sebelum kita sambung berkenaan dengan brazing, soldering dan juga adhesive bonding. Alright?
Okey, jom kita sambung. Kita dah tamat satu jenis joining iaitu welding. Kita ada 3 lagi jenis, brazing, soldering dan juga adhesive bonding dalam topik joining ni. Okey, kita tengok brazing and soldering. Brazing and soldering ni dia lebih kurang sama macam welding lah. Cuma dia punya suhu dia lebih rendah dan juga dia punya kekuatan sambungan tu lebih rendah. Dia tak berapa kuat. Jadi brazing dan soldering ni dia menggunakan filler. Dia garanti guna filler lah. To permanently join metal parts. Tapi no melting of the base metal. Bila kita nak guna brazing and soldering ni, berbanding dengan welding, kita gunakan dia bila metal tu ada poor weldability. Untuk metal yang kita tak boleh nak weld lah, metal yang tak boleh kita lakukan proses welding. Ataupun kita nak join dissimilar metal, sebab welding ni untuk metal yang sama je yang sesuai. Kalau metal yang lain-lain tak berapa sesuai. Kalau intense heat akan damage komponen. Jadi memang kita tak boleh nak guna welding sebab suhu tinggi sangat, jadi kita guna brazing dan soldering. Kemudian kalau geometry of joint not suitable for welding, dan juga kalau tak perlukan high strength. Yang ni sesuai lah kalau kita nak gunakan brazing dan juga soldering. Okey. Adhesive bonding pula, adhesive bonding ni dia guna gum lah. Gum, dia macam gum. So kita gunakan force, dan juga ada filler lah, macam filler lah tu kepada closely spaced surface to bond. Di mana filler tu dia bukannya metalik, dia biasanya adalah gum ni polimer lah biasanya. Okey. Dan joining proses kita boleh lakukan pada room temperature ataupun panas sikit lah. Okay. Kita tengok brazing dulu. Okay. Brazing ni adalah joining process in which filler metal is melted and distributed by capillary action between faying surface. Jadi filler tu dia masuk secara capillary. Okay. No melting of base metal. Only filler metal saja yang kita lakukan proses melting. Dia punya filler metal ni, dia punya melting temperature dia adalah lebih daripada 450 darjah Celsius. Tapi dia mestilah kurang daripada melting temperature of base metal lah. So jadi brazing ni suhu dia lebih daripada 450 darjah Celsius. Dia punya melting point of filler metal. Okey, apa kekuatan brace joint ni? Dia punya strength. Kalau joint tu is properly designed dan juga brazing operation is properly performed, solidified joint tu boleh jadi kuat, stronger than the filler metal. Kenapa? Sebab apa? Dia punya clearance ni adalah small. Jadi sebab dia rapat antara satu sama lain, dia punya permukaan tu. Okay. Berlakunya metallurgical bonding between metal dan juga filler, dan juga geometric constriction. Jadi dia punya design sambungan tu mestilah kuat lah. Right? So ini adalah perbezaan antara brazing dan juga welding. Untuk brazing kita boleh sambungkan any metal, termasuklah yang dissimilar, can be performed quickly and consistently. Jadi dia adalah high production rates. Multiple joint can be braced simultaneously. Kita guna less heat and power. Kita tak ada problems with heat affected zone. Dan juga joint yang inaccessible pun dia boleh buat. Sebab dia guna capillary action. Kelemahan dia adalah joint strength adalah less than welded joint. Dia tak berapa kuat. Dan juga joint strength pun dia lebih
dia kurang kuat daripada base metal. Ya, jadi dia kelemahan dia pada joint strength lah nanti. High surface temperature boleh weaken brace joint. Jadi dia tak tahan suhu tinggi. Ya. Color of bracing metal may not match color of base metal. Ya, jadi dia ada aesthetic disadvantage kat situ. Ya, kita nampak dia punya kawasan joining tu. Jadi ini adalah dia punya application pada automotive, electrical equipment, cutting tools, ya, dan banyak lagi lah. Okay. Dia punya joint dia adalah butt joint dan juga lap joint. Ya. Dan biasanya adalah butt joint lah. Biasanya butt joint. Okay, jadi lap joint ni biasanya entire surface area, entire interface area yang dia sambungkan. So macam ni, ya. Yang ni adalah butt joint, ya, butt joint. Yang B ni dipanggil scuff joint, ya. Yang C dipanggil step butt joint. Yang ni adalah increase cross section. Ini lap joints, ya. Okay, jenis-jenis lap joint. Ini pula adalah jenis-jenis filler, ya. Jadi dia bergantung kepada jenis metal lah, ya. Kejap nak charge. Okey. Jadi ini adalah jenis-jenis filler untuk brazing. Dia bergantung kepada jenis metal yang kita nak sambung lah. Ya. So kalau aluminium dia boleh pakai aluminium dan silikon. Kalau nickel copper alloy dia boleh pakai copper dan seterusnya lah. Okey. Apa metal yang sesuai untuk kita lakukan proses brazing ni? Metal yang sesuai adalah kalau dia punya melting temperature of filler metal compatible dengan base metal. Ya. Lagi dia boleh dia punya surface tension tu perlu low, ya, supaya dapat good wettability. Ya, dia boleh membasahkan lah. Sebab apa kita nak lakukan proses capillary action tu. Ya. High fluidity, ya, yang ni untuk filler tu lah. High fluidity, capable of being brazed, ya. Dan juga tak ada chemical and physical interaction dengan base metal. Itu dia punya karakteristik bagi filler tu lah, ya, brazing metal. Ini kaedah untuk apply filler, ya. Jadi ini kita punya filler ni, ya. Dan dia ada bakar gunakan torch, ya. Dan dia punya cecair filler tu dia akan masuk, ya. Masuk ke dalam kawasan penyambungan tu menggunakan kaedah capillary. Okey. Ring of filler metal at entrance of gap. Okey, jadi yang ni pun ada, dia guna ring, ring of filler metal. Okey. Jadi dalam brazing dia pakai flux juga, ya, flux. Jadi dia punya purpose dia sama macam welding lah, untuk inhibit formation of oxides dan juga untuk mengelakkan unwanted byproducts, ya. Ini adalah karakteristik bagi flux tu lah. Okey. Kemudian
ini adalah heating methods untuk kita lakukan proses brazing, ya. Jadi sebab filler tu kita kena cairkan, ya. Jadi bila kita cairkan kaedah mencairkan filler tu menggunakan beberapa kaedah ni, macam torch brazing, furnace brazing, induction brazing. Ini semua kaedah untuk mencairkan filler. Alright. Okay, next adalah soldering, ya. Soldering ni dia punya filler metal punya melting temperature dia kurang daripada 450 darjah Celsius. Ya. Kalau lebih daripada 450 darjah Celsius dia jadi brazing. Kalau kurang daripada 450 darjah Celsius dia adalah soldering. Ya. Kemudian distribution dia sama macam brazing, iaitu capillary action juga. Ya. No melting of base metal, ya. Dan juga kaedah heating methods dia pun sama dengan brazing juga. Ya, dia lebih kurang sama. Cuma filler metal dia kita panggil sebagai solder. Ya, solder. Ya. Dan kebanyakannya banyak digunakan untuk electrical dengan electronic assembly. Ya, kita panggil sebagai wire soldering. Okey, apa bezanya dengan kaedah yang lain? Untuk soldering ni dia punya energi dia adalah lebih rendah. Ya, kita tak guna tenaga yang tinggilah. Ya, heating methods ada berbagai jenis, boleh menghasilkan good electrical and thermal conductivity dan juga mudah untuk repair dan juga rework. Ya, berbanding dengan kaedah yang lain lah. Kelemahan dia adalah low joint strength, tak berapa kuat. Ya. Kecuali kalau kita boleh reinforce dengan mechanical means. Ya. Dan juga berlakunya weakening, or melting of joint. Ya. Jadi dia jadi lemah. Okay. Untuk soldering ni biasa dia punya filler dia adalah tin ataupun lead. Tin dengan plumbum sahaja yang kita guna. Ya. Sebab apa? Low melting temperature. Kelemahan lead ni adalah dia adalah poisonous. Ya, jadi ini kita kena kurangkanlah. Dia banyak pakai tin. Okay, alright. Jadi ini kaedah soldering lah. Ya. Jadi dia nak solder wire dengan kita punya PC board. So dia solder kat kawasan ni. Ya. Ataupun macam ni pun boleh. Okay. Ataupun yang C ni hook wire. Ya, hook wire. Ataupun D adalah twisted wire. Okay. Sama juga macam yang lain, dia akan pakai flux juga. Jadi ini adalah function bagi flux, ya, sama macam sebelum ni, remove oxide films, ya, prevent oxidation, function bagi flux, ya. Kaedah soldering ni sama macam brazing, ya, cuma less heat and lower temperature, ya. Kaedah-kaedah lain adalah hand soldering menggunakan soldering gun. Ya, ni siapa yang biasa yang pernah buat wiring, dia guna soldering ni lah. Wave soldering ni kalau kita nak buat multiple lead wires, ataupun reflow soldering, yang ni untuk printed circuit. Ini adalah wave soldering. Alright, jadi kita punya PCB ni kat belah atas, ya. Kita punya solder kita naikkan ke atas ni lah. Ini wave soldering. Alright, jadi itu adalah soldering. Proses joining yang belum terakhir lagi. Yang kedua akhir adalah adhesive bonding. Adhesive bonding ni gum lah, glue. Kita lekatkan komponen kita menggunakan chemical. Okay. Jadi selain daripada metal, adhesive bonding ni boleh juga untuk plastik, seramik, wood, paper, cardboard. Ni adhesive bonding. Jadi adhesive ni adalah filler lah, filler. Dia adalah non-metallic, biasanya adalah polymer. Okay. Adherence ni adalah parts yang kita nak join. Okay. Kemudian kita ada structural adhesive ni, yang adhesive yang kuat lah. Jadi dalam proses adhesive bonding ni, proses yang penting sekali adalah curing. Kita kena lakukan proses curing. Iaitu kita ubah physical properties of adhesive tu.
Ya, daripada liquid dia akan bertukar jadi solid. Ya, biasanya akibat daripada chemical reaction. Okey. Curing ni biasanya kita panaskan, ya, aided by heat, ataupun kita tambah catalyst. Ya. Dan biasanya temperature dia tak adalah tinggi, ya, relatively low. Curing ni akan ambil masa, takes time. Jadi ini adalah disadvantage lah bagi adhesive bonding, ya, sebab dia perlukan masa untuk curing tu. Ya. Pressure sometimes applied between the parts. Okey. Kekuatan adhesive bonding ni dia punya joint strength bergantung kepada jenis adhesive tu, ya. Dan juga sambungan, ya, attachment between adhesive dan adherence. Okey. Jadi cara untuk kita sambung, ya, antara adhesive dan adherence, bagaimana kita nak letakkan dia, ya. Kita letakkan mungkin menggunakan kaedah chemical bonding, ya. Chemical bonding ni kita lakukan curing, ataupun physical interaction, iaitu berlakunya interaction antara surface atoms, ataupun mechanical interlocking, ya, sebab ada roughness antara adherent tu, ya, yang menyebabkan berlakunya penyambungan lah. Okey, jadi itu kaedah macam mana dia boleh melekat tu, ya, akibat daripada chemical bonding ataupun akibat daripada physical interaction, atoms tu bergabung, ya, ataupun mechanical interlocking akibat daripada roughness permukaan, ya. Okey. Kemudian joint design ni sangat penting lah kalau untuk adhesive bonding ni, sebab apa? Dia sebenarnya not as strong as welding, ya, dia tak berapa kuat, ya. Jadi joint contact area tu mestilah maximize, ya, sebesar yang boleh tempat yang kita lakukan adhesive bonding tu. Dan biasanya adhesive joint ni strongest in shear and tension, ya. Dalam keadaan shear dan tension dia adalah paling bagus lah. Ya, jadi kita punya joint tu mestilah kita design supaya dia punya applied stress dia adalah shear dan tension sahaja. Ya. Dia weakest kalau dia punya joint tu mengalami cleavage, ya. Cleavage ataupun peeling. Ya, jadi contoh cleavage ni kita kopek dia, yang tu dia lemah. Ya, jadi kita kena avoid berlakunya stress yang boleh menghasilkan cleavage ataupun peeling. Ya. Jadi kalau tension dengan shear ni dia bagus untuk adhesive bonding. Tapi kalau cleavage, ya, yang C ni cleavage, kita tarik macam ni. Ini cleavage lah ni. Ya, ataupun peeling, ni peeling macam ni. Yang ni tak bagus untuk adhesive bonding. Okey. Ini adalah jenis-jenis joint design untuk adhesive bonding. Dia rasanya ni kalau nak sambung kayu kan, kayu banyak joint yang macam ni kan. Yang ni sesuai untuk adhesive bonding. Okay. Kita tengok jenis-jenis adhesive. Kita ada jenis-jenisnya, ada natural adhesive, inorganic dan juga synthetic. Ya, natural adhesive ni gum lah, ya, gum, starch, dextrin, ini semua adalah natural. Yang ni sesuai untuk low stress. Ya, contohnya untuk cupboard, ni untuk curtains, ya, bekas-bekas kertas tu, furniture, wood binding, plywood. Inorganic ni bukan organik lah, contohnya sodium silicate, magnesium oxychloride, ya. Yang ni low cost tapi masih lagi low strength, ya. Next kita ada synthetic adhesive, ni biasanya adalah polimer lah, sama ada termoplastik ataupun termoset. Okey, synthetic adhesive ni yang paling banyak digunakan lah, ya. Dan synthetic adhesive ni kita perlu lakukan proses curing, ya. Dan dia ada beberapa kaedah lah, sama ada kita gunakan catalyst, ya, ataupun kita panaskan, heating, ataupun radiation, okay. Curing by evaporation of water, ataupun dia letak films, ataupun pressure sensitive coatings. Kaedah curing dia. Dan ini adalah application dia, banyak application dia lah. Yang penting dalam adhesive bonding adalah surface preparation, right? Jadi dia perlukan solvent wiping untuk metal,
Ya. Untuk non-metallics, kita lakukan mechanically abraded. Ya. Iaitu kita increase roughness. Ya, kita kasarkan permukaan itu supaya dia boleh senang lagi melekat. Okay. Application method ini kaedah untuk kita letak kita punya adhesive bonding tu menggunakan brushing and rolling, silk screening, flowing, spraying, automatic applicator dan roll coating. Ini kaedah-kaedah untuk meletakkan adhesive bonding. Ya, contoh macam ni, ya, manually control dispenser. Apa kelebihan adhesive bonding berbanding dengan yang lain? Dia boleh gunakan untuk wide variety of materials. Ya, dia bukan untuk metal saja. Ya, bending occurs over the entire surface. Ya, low temperature. Ya, jadi avoid damage. Ya, kemudian selain daripada bonding, dia boleh hasilkan sealing juga. Ya, ini kelebihan adhesive bonding berbanding dengan kaedah lain. Dia boleh seal sekali. Contohnya kalau kita nak elakkan udara daripada masuk, jadi dia boleh untuk adhesive bonding. Kemudian joint design adalah simple, ya, simplified. Kita perlukan 2 flat surface saja. Ya, jadi tak perlulah nak ada parts untuk letak skru sebagai contoh, tak perlu. Limitation dia adalah dia punya joint dia tak kuat, ya, not as strong. Kemudian adhesive must be compatible with the materials. Service temperature juga dah limited, dia tak boleh panas sangat. Dia perlukan cleanliness, ya, perlu bersih lah dia punya permukaan tu. Curing times limit dia punya production rate dan juga inspection adalah difficult, ya, sebab dia bukan metal, jadi susah sikit lah keadaan inspection dia. Alright, jadi itu adalah adhesive bonding. Sekarang ni kita tengok kepada kaedah joining yang terakhir, iaitu mechanical assembly. Ya, ini yang terakhir sekali, mechanical assembly. Mechanical assembly ni termasuk benda-benda lah, ya, threaded fastener, ya, yang macam skru tu, rivets dan juga eyelets, ya, interference fits, ya, other mechanical fastening, ya. Okay. Apa dia mechanical assembly? Mechanical assembly adalah various fastening methods to mechanically attach two or more parts together. Ya, jadi dia mechanically lah, secara mechanical. Ya, jadi biasanya kita guna discrete hardware components. Ya, benda asing lah, yang kita panggil sebagai fastener. Ya, macam bolt, nut tu, tu adalah discrete hardware components. Okey. Ada juga yang tak pakai fastener, ya. Jadi kalau tak pakai fastener, dia perlu involve shaping or reshaping of the components. So many consumer product pakai mechanical fastening ni, ya. Memang kebanyakan lah, ya, ada mechanical fastening, ya. Okey, ada dua jenis mechanical assembly ni, iaitu yang perlu disassembly, yang ni biasanya guna threaded fastener, ataupun yang permanent, ya, contohnya rivet. Rivet permanent, ya. Apa kelebihan dia? Mechanical assembly ni adalah low cost, ya, ease of manufacturing, easy in creating design, ease of assembly, ya, unskilled worker pun boleh, ya. Jadi customer boleh pasang, ya, tanpa ada skill, ya. Minimum of special tooling, relatively short time. Kemudian ease of the assembly, kita boleh buka balik, ya. Okey, jadi salah satu daripada mechanical assembly adalah threaded fastener. Ya, threaded fastener ni adalah discrete hardware, ya, yang boleh ada internal ataupun external thread, ya. Jadi thread tu boleh di luar ataupun di dalam. Ya, yang ni yang paling penting sekali lah. Ya. Jadi threaded fastener ni kita boleh disassembly, kita boleh buka. Ya, jadi contoh-contoh dia adalah screw, bolt dengan juga nuts. Ya, jadi ini adalah mechanical assembly lah. Ya, jadi screw externally threaded fastener,
Akidah, jangan kacau. Duduk tempat lain. Okay, screw adalah externally threaded fastener. Bolt juga adalah externally threaded fastener. Nut internally threaded fastener. Ya, ini rasa semua orang tahulah. Yang ni bolt dengan nut, yang ni adalah screw. Right? Okay, jadi screw dengan bolt ni dia ada variety of sizes, straight and shapes dan juga dia dah standardized lah. Ya. Okay, ini jenis-jenis head style bagi screw dengan bolts. Yang ni dipanggil flat head. Ini adalah philister head, truss head. Ini jenis-jenis kepala dia lah. Ya. Right. Kita ada screw ni self-lapping lah. Dia terus mengikat. Ya, terus mengikat. Okay, yang ni nama lain dia adalah tapping screw. Jadi dia boleh menghasilkan thread lah pada existing hole. Okay, kita ada insert yang macam ni. Ni insert pun ada. Jadi bila kita masukkan insert, kita boleh letak screw lah. Ya. Yang ni memang standard lah. Siapa-siapa yang kalau nak pasang apa-apa, buat lubang ke dinding ke, kita letak insert dulu. Ya, supaya kita boleh screw kat atas dia. Okay, kita boleh nak terus screw. Ya. Kemudian untuk bolt dengan nut ni, biasanya kita pakai washer. Ya, washer. Yang ni washer ni kegunaan dia adalah to ensure tightness of the mechanical joint. Ya. Bentuk dia adalah flat thin ring. Ya. Dan dia banyak function lain ya, to distribute stress, ya, to provide support. Ya. Jadi washer ni kita letak sekali dengan bolt dengan nut kita. Ya. Dan washer ni ada berbagai jenis lah. Ya. Sama ada plain ataupun spring ataupun lock. Ya. Dia boleh lock sekali. Okey, bahaya dia bolted joint ni ialah kita boleh jadi over tightening. Yang ni kelemahan dia, ya. Dia boleh menghasilkan problem dalam assembly. Over tightening dan juga boleh menghasilkan failure lah. Ya. Okey. Next kita tengok kepada rivet, ya. Kalau macam yang tadi threaded fastener tadi, kita boleh disassembly, kita boleh buka balik. Yang ni kalau tak nak buka balik, kita pakai rivet. Ya. Rivet adalah unthreaded. Ya. Dia bentuk pin, headed pin. Okay. Yang ni adalah untuk permanent. Ya. Permanent mechanically fastened joint. Ya. Jadi yang ni dia perlu ada hole. Ya. Untuk kita masukkan rivet tu. Ya. Macam ni lah rivet. Dia ada beberapa jenis. Kita ada jenis solid. Ya. Yang ni jenis tubular. Ya. Semi-tubular. Ya. Okay. Rivet sesuai untuk lap joint, ya. Yang banyak digunakan dalam aircraft, ya. Kelebihan dia adalah high production rate, simplicity, dependability dan juga low cost. Okay. Kemudian tool, dia kena ada tool khas, ya, untuk pasang rivet tu, ya, iaitu kalau rivet tu kita gunakan kaedah impact, dia kena ada hammer, ya, pneumatic hammer untuk buat dia punya kepala dia tu, ya, ataupun ada kaedah lain lah, steady compression ataupun combination. Okey, itu adalah rivet. Next, kita ada kaedah mechanical assembly yang kita panggil sebagai interference fit, ya. Interference fit ni adalah kaedah penyambungan yang tak pakai bolt, tak pakai nut, ya, iaitu dia punya komponen yang kita nak sambung tu dia tak ngam, ya, kita tak boleh sambungkan. Tapi kita paksa dia masuk, kita paksa dia sambung juga. Ya. Jadi yang ni panggil interference fit lah. Ya. Dia ada beberapa jenis, press fitting, shrink and expansion fit, snap fit ataupun guna retaining rings. Okay. Snap fit ni dia adalah mating kita tengok.
Ni snap fit. Snap fit ni dalam contoh dia lah kan. Macam nak sambung kita punya wayar internet ke lubang tu kan. Kita masuk terus dia lock. Itu snap fit lah. Ya. Retaining ring ni kalau kita nak make sure kita punya shaft ni, silinder ni tak bergerak ataupun tak berputar, kita guna retaining ring. Right? Okey, jadi dalam mechanical assembly ni dia ada satu term kita panggil design for assembly, di mana kita perlu design produk kita supaya mudah untuk kita assembly. Ya. Jadi dia punya key adalah kita kena pastikan bahawa kita punya produk tu ada as few parts as possible, ya. Kita kena kurangkan proses assembly tu. Kalau tak boleh nak kurangkan parts, kita kena make sure supaya dia punya parts tu mudah untuk kita assemble. Ya. Alright. Iaitu dia punya sub-assembly should have maximum 12 also parts. Paling banyak pun part yang kita nak assembly tu 12 je. Dia punya guideline dia lah. Jadi kita design dia supaya kita ada suatu base part, ya, base part, dan kita add components to the part, ya. Dan juga kita kena reduce the need for multiple components handled at once. Ya, jadi paling mudah sekali kalau kita ada dua kita combine. Ya, kita tak nak sampai lebih daripada dua kena pegang serentak. Ya. So itu dia berkenaan dengan joining. Ya, banyaklah kita belajar berkenaan dengan joining ni. Ya, daripada welding sampailah kepada brazing, soldering, adhesive bonding, dan akhir sekali tadi adalah mechanical fastening. Alright, semua orang boleh faham?